wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jemaah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita sekali lagi dapat meneruskan pengajian kita pada malam ini. Jadi semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di rumah Allah, berada di bawah jagaan Allah. Dan siapa yang berada di bawah hifzillah, di bawah pilihan Allah, di bawah jagaan Allah, di bawah pemeliharaan Allah, dia akan diberi hidayah, dia akan terselamat di dunia, terselamat di hari akhirat daripada azab Allah di dunia, azab Allah di akhirat. Jadi kita sama-sama berdoa semoga kita semua sentiasa berada dalam hifzillah, berada dalam penjagaan Allah, berada di dalam naungan Allah, berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang yang berada di bawah naungan Allah sahajalah mereka akan terselamat kehidupannya di dunia, lebih lagi kehidupan di hari akhirat. Jadi semoga kita semua terselamat kehidupan dunia, kehidupan di hari akhirat, dan seterusnya mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita terus masuk tajuk kita pada malam ni. Kita berbicara tajuk sunat Jumaat, paslun pada menyatakan segala sunat Jumaat, segala sunat Jumaat. Jadi yang lepas tu kita ambil sikit lagi. Yang lepas ada beberapa perkara yang tertinggal di situ. Dia kata yang lepas, man qara'a ba'da salami Jum'atin, barang siapa membaca selepas daripada salam Jumaat, lepas dia memberi salam pada sembahyang Jumaat, beri salam, qabla an yasniya rijlaihi, sebelum berubah kedudukan kakinya. Keduduk tahiyat akhir itu tak berubah, duduk macam tu tak berubah. Maka dia baca ayat ini, qabla an yatakallama, sebelum ia berkata sesuatu, sebelum dia bersembang, sebelum dia bercakap. Dia pun baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Wal Ikhlas, surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Wal Mu'azzawatayn, dua qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sab'an, 7 kali. Semua tu dia baca 7 kali. Baca Fatihah 7 kali, baca qul huwallahu 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 7. Semuanya 7 kali. Dia baca tu bila? Selepas sembahyang fardu Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, lepas beri salam, kedudukan kakinya tidak berubah. Maksudnya duduk dalam keadaan tahiyat tidak berubah. Sebelum berkata, sebelum dia bersembang, dia pun menyebut ayat tadi 7 kali. Maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan 3 ganjaran. Dia dapat 3 kelebihan. Macam yang pertama, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya yang lalu. Jadi Allah ampunkan dosa dia, yang pertama. Yang kedua, wa utiyalahu min ajri ba'da man amana billah wa rasulih, diberi pahala sebanyak-banyak, seumpama pahala orang yang beriman, sebanyak-banyak orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Pahala diberi pada dia. Yang ketiga, wa hafizalahu dinahu wa dunyahu wa ahlahu wa waladahu, dijaga agamanya, dunianya, ahli keluarganya dan anak-anaknya. Dijaga oleh Allah akan agamanya, akan dunianya, hartanya. Dunia tu hartalah, akan hartanya, keluarganya, anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia membaca ayat-ayat tadi lepas daripada sembahyang Jumaat, lepas pada sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang fardu ada wirid dia lah. Sembahyang fardu ada wirid untuk sembahyang fardu, seperti yang pernah kita cerita dulu. Wirid sembahyang fardu, baca istighfar 3 kali, lepas tu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali, lepas tu baca Allahumma antas salam. Baca Allahumma antas salam. Itu kedudukan kakinya tidak berubah. Qabla an yasniya rijlahi, dengan kedudukan kakinya tidak berubah. Dia baca pada sembahyang 5 waktu. Baca ayat tadi, baca istighfar, astaghfirullahalazim, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca Allahumma antas salam. 3 tu baca, kedudukan kakinya tidak berubah.
Keluarkan kaki yang tidak berubah, ada ganjaran pahala diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melakukan bacaan tersebut. Dia buat amalan tersebut, ada dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia diampunkan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas tu dia kena baca subhanallah. Subhanallah tu duduk awal lagi. Awal daripada baca Fatihah, awal daripada baca ayat kursi, awal daripada amanah Rasul dan yang lain. Duduk atas subhanallah tu duduk di atas lagi. Di atas lagi. Jadi lepas daripada baca Allahumma antas salam tu, berubah kaki dia baca subhanallah. Baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allah akbar 33 kali. Kemudian baru dia baca Fatihah, baru dia baca ayat kursi, baru dia baca qul huwallah, qul a'udzu zawatain muazzawatain, 2 qul a'udzu. Berzikir dan sebagainya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar tu duduk atas lagi. Dan jikalau dia tak nak baca hal lain, dia kena baca subhanallah. Gitu. Tak nak baca hal lain. Lepas orang sembahyang tak nak baca hal lain, kena baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Kerana membaca surah ni, membaca zikir ni mempunyai hadis yang kuat. Hadis tu kuat. Yang lain tu ada keringanan hadis dia. Hadis dia apa kuat bacaan yang lain. Yang ni bacaannya kuat. Mempunyai hadis yang kuat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. kita baca dah dulu hadis tu, hadis Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim bagi orang yang membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar selepas daripada sembahyang 5 waktu. Sembahyang waktu, hadis rawahul Bukhari wal Muslim. Nabi sebut man sabbaha duburahu kullu salatin salasan wa salasin. Ni subhanallah wa salasan wa salasin. Barang siapa membaca subhanallah salasan wa salasin sebanyak 33 kali. Hadis Nabi. Wa hamidallah, baca alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa kabbara Allahu akbar sebanyak salasan wa salasin 33 kali. Summa qala tamami mi'atin, kemudian yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhir, ghufira lahu, diampunkan dosanya bagi Allah, khataya wa in kana mislu zabadil bahri, sekalipun mempunyai dosa sebanyak buih di laut sekalipun. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ni kuat. Dia punya kuat dia. Hadis ni dia antara bacaan subhanallah ni mempunyai riwayat yang banyak. Banyak perawi menceritakan tentang kelebihan bacaannya. Dia berada di atas. Jadi kita buat last. Kita buat last sekali. Kenapa kita buat last sekali? Kerana kita biasanya orang Melayu kita ni, kalau yang last sekali tu penting. Penting last sekali. Kalau kita pergi dengar ceramah, penceramah tu dah last sekali. Ceramah hebat last sekali. Kalau orang pergi dengar konsert nyanyian, kita tengok nyanyi, kawan saya lah cerita, kita tak pernah pergi konsert. Dia kata, ustaz, yang last sekali tu paling sedap. Paling sedap sekali kata. Penyanyi yang paling sedap terkenal. Masa zaman dulu tu, penyanyi yang terkenal tu Siti Nurhaliza dulu. Dia pergi nyanyi dekat Kelantan. Jadi dia tak last sekali. Dia pergi nyanyi di mana? Masa tu bila PAH memerintah Kelantan tak boleh nyanyi. Tak boleh nyanyi Kelantan. Jadi di mana boleh nyanyi? Tempat yang tertentu sahaja, yang tak boleh kerajaan negeri pergi. Tak boleh masuk tempat tu. Tempat tertentu sahaja dia buat. Dia buat di Istana Raja. Istana Raja tak lagi. Dia panggil penyanyi terkenal masa tu. Dia tak last sekali. Panah dia nyusung tu. Last sekali. Jadi orang dah mari. Jadi ada seorang makcik tu, dia tak apa pergi atas, tak boleh jalan sangat lah. Jadi 3 km dia jalan. Dia parking kereta. Kereta tu jarak 3 km. Padi kawan saya cikgu tu duduk dekat pintu istana. Duduk relax situ lah. Jadi mari tu dia lewat lah ni. Dia lewat dah penyanyi ramai dah. Dia sampai nak masuk pintu istana, kawan saya cikgu tu duduk situ. Dia cerita lah. Dia kata duduk situ,
Mocik tu tanya dia. Mocik tu kata, Siti Nurhaliza nyanyi dah dok. Maksudnya kalau bahasa Kelantan kat tubik dah dok. Tubik dah. Tubik dah. Bahasa Kelantan lah. Siti Nurhaliza tubik dah kau. Gitu maksudnya dah nyanyi kau belum? Dia telah sekali. Mocik tak apa lah sekali gini masuk. Lah sekali dia nyanyi. Tidak dia mari tu nak dengar hatu je. Lah sekali. Maksudnya lah tu penting. Orang Melayu lah tu penting. Dia tak lah sekali. Untuk dengar ceramahnya lah sekali. Kalau pergi silap kau pergi tengok boxing yang terkenal lah. Yang ketiga, regu yang terakhir, regu yang terkenal. Jadi dia pun susun dia punya buku moden, buku yang ustaz-ustaz kemudian ni lah. Ustaz bukan yang dalam kitab lama. Kalau kita tengok kitab lama, susunan dia duduk atas. Susunan subhanallah tu duduk atas. Jadi ustaz moden dalam pasaran sekarang ni dia pun tulis. Dia tulis kata nak letak apa sekali mana ni. Dia susun wirid. Subhanallah lah sekali lah. Sebab orang Melayu hak penting tu lah. Kalau kita tak atas dia tak penting. Dia tak lah sekali. Subhanallah. Subhanallah tak penting sekali je. Rupanya hak penting sekali dia tak lah. Bila kita pergi beli buku kat kedai, dapat dia pun susun. Dia susun, mari juga Fatihah, mari juga apa ni ayat kursi, mari qul Allah ke. Lah sekali berzikir tu dalam buku himpunan Tok Lebay nama buku tu. Wirid-wirid selepas solat nama buku tu beli. Penulisnya ustaz yang sekarang ni lah, yang moden sikit ni. Dia susun tu subhanallah tu lah. Sedangkan dalam kitab lama subhanallah tu dah atas. Paling atas sekali susunan dia. Dia susun lah. Rupanya orang Melayu lah tu penting. Oh gitu rupanya lah tu penting. Orang Melayu kita lah. Lah tu penting. Dia betul tak lah lah. Bahkan kalau dia malah, orang Melayu malah. Dia tak ada subhanallah tu. Tak penting juga jadi. Dia malah dia Al-Fatihah. Baca sudah. Amin. Doa selalu doa. Pahanya bukan lah tu. Lah tak kira. Dia duduk ujung. Tak payah ambil atas-atas lah. Tak baca juga lah sekali. Jadi tak baca juga lah sekali. Rupa-rupanya kena beritahu jugalah, beri penerangan bahawa subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar mempunyai hadis yang kuat dan kelebihan yang banyak. Kena bawa perkata subhanallah walhamdulillah Allah Akbar mengatasi yang lain. Jikalau hari tu nak cepat, tak sebaca lah, baca subhanallah saja nak cepat. Lepas wi salam tu subhanallah selalu dah. Alhamdulillah lalu. Allah Akbar. Kalau rasa boleh lagi baru tambah hak yang lain, baru tambah ayat kursi, baru tambah syahidallah, baru tambah hak lain. Jadi subhanallah tu dah baca awal. Kepentingan dia. Jadi dia kata kalau pada sembahyang Jumaat baca yang 7 tadi. Kalau pada sembahyang fardu yang lain 5 waktu baca subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Itu di antara dia panggil keutamaan al-aulawiyat, yang lebih utama. Tapi bukan kata baca hal lain itu tak boleh, tapi yang lebih utama. Cara baca tadi yang lebih utama. Jadi membaca dia. Jadi membaca bacaan wirid selepas solat juga. Kalau kita lihat dalam kitab kita yang lalu, yang kita berbicara yang lalu, dia kata dibaca wirid ini oleh makmum dan seorang yang sembahyang seorang diri. Dia bawa mari lafaz dia macam tu. Makmum dan sembahyang seorang diri. Apa ni? Apa tu bawa oleh makmum dan sembahyang seorang diri. Dia tidak sebut imam. Kita sebut imam. Tengok dalam penerangannya. Hendaklah sunat dibaca wirid. Sunat dibaca wirid selepas sembahyang oleh makmum dan seorang diri. Maksudnya masing-masing lah. Membaca ia masing-masing. Oleh makmum masing-masing dan yang mufradun yang sembahyang seorang diri. Dengan membaca maksudnya yang sendirian, bukan sembahyang seorang diri, makmum dan yang masing-masing. Mufradun yang diri masing-masing membaca zikir dan doa masing-masing tadi dengan senyap, dengan sir. Ni kitab Sayyid Al-Fatani ni. Baca kitab ni dengan sir senyap. Siapa dia? Makmum dan mufradun, artinya orang perseorangan membaca zikir selepas solat dan juga doa dengan sendiri secara sir, senyap. Baca sendiri, senyaplah baca, senyap dibaca. Dia diam tu. Dan demikian lagi imam. Jikalau imam nak buat juga, menghendaki imam membaca, dia nak baca dan kena niat nak mengajar makmum. Kena niat nak mengajar makmum yang hadir. Maka ketika tu imam sunat membaca dengan jahar, dengan kuat.
kerana hendak memberitahu makmum akan zikir tu. Zikir tu nak beritahu makmum dengan niat nak mengajar makmum, nak membimbing makmum, nak mendapati makmum tu menyertai wirid. Kalau tidak, tok imam baca senyap, makmum pun senyap, semua senyap belaka. Kena senyap belaka. Kita pergi ada satu surau tu, semua senyap. Lepas beri salam, duk diam semua tapi tak balik. Duk diam, baca, mulut dengar, tapi perlahan semua. Rasa janggal lah kita. Jangan-jangan macam tu kan, rasa janggal lah. Rasa pelik ni. Tapi itu sebenarnya betulnya. Itu yang betul. Senyap semua. Dan lebih-lebih lagi apabila makmum yang masbuk yang sedang sembahyang atau yang baru datang yang sedang sembahyang, maka perlahankan olehmu akan wirid itu. Wirid itu kena baca perlahan. Wirid itu dia sunat dia baca perlahan. Tok imam baca perlahan, makmum baca perlahan, yang sembahyang seorang diri, perseorangan semua baca perlahan. Semua perlahan. Baca wirid olehmu dengan perlahan. Wirid itu baca dengan perlahan. Jikalau baca kuat, hanya imam dan dia niat untuk membimbing makmum, untuk mengajak makmum, untuk mengajar makmum supaya dapat buat zikir ini. Nak ajar makmum supaya nak boleh buat zikir ni. Kalau tidak, makmum tak buat. Kita tahu masing-masing masing-masing makmum pun dia tunggu. Masing-masing tok imam tak buat ada ni. Tok imam tak ada. Dia masing-masing. Dia masing-masing kat jawab dia kat tak buat lah. Masing-masing tak buat. Jadi jadi kena bimbing. Tok imam tu bimbing makmum. Jadi bila tok imam baca Fatihah, makmum pun baca Fatihah. Tok imam baca ayat kursi, makmum baca ayat kursi. Tok imam baca subhanallah, makmum pun baca subhanallah, bimbing makmum. Kalaulah tok imam hari tu agak malas dia baca Fatihah saja, dia baca doa, makmum Fatihah saja baca doa juga. Dia tunggu tok imam. Lepas tu sepatutnya kalaulah tok imam tu baca doa tu cepat, mungkin dia ada hal. Lepas tok imam baca doa apa semuanya, makmum kena buat sendiri-sendiri. Subhanallah tadi tak boleh marah kata imam. Kalau tok imam tak buat subhanallah, tak boleh marah kata imam. Sebab syarat dia kena buat sendiri-sendiri. Tok imam tak dia nak bantu je kita. Jadi apabila tok imam tak buat, kita kena buat lepas maya sunat nanti buat. Ataupun masa balik di rumah nanti buat. Kita kata tok imam tak buat, saya tak buat dah lah. Nak buat lagu mana tak ada masa dah. Bila balik kat rumah habis dah. Bila semaya sunat, lepas sunat pun tak ada dah. Saya tunggu tok imam sahaja. Dia tunggu tok imam saja. Kalau tok imam buat, dia buat. Tok imam dok. Nasib lah. Oh gitu. Kalau gitu tok imam buat. Tok imam buat. Kena agak dia tak buat dah. Terbalik buat kat rumah masing-masing. Fungsi buat pengumuman. Jadi kita minta wirid kita lepas ni tidak ada. Kerana kita nak cepat. Kita ada mesyuarat, kita ada gotong royong. Jadi buat rumah masing-masing. Baca subhanallah 33 kali. Fungsi bangun ceramah. Penerangan pada ahli jemaah. Lepas sembahyang isyak nanti, kita nak sembahyang nak baca doa selalu. Lepas sembahyang isyak, kita tak ada wirid subhanallah, buat balik buat rumah masing-masing. Sebab kita ada mesyuarat AJK, nak cepat sikit hari ni. Baca doa selalu tok imam lepas sembahyang isyak. Makmum suka membaca doa dah tok imam. Wujud hari ni doa awal. Tapi pengurusi penerangan dah. Dia kata sembahyang isyak nanti doa selalu tok imam kita minta tidak ada wirid, tapi diminta pada semua jemaah baca wirid sendiri lepas sembahyang sunat nanti atau balik rumah. Tak ada lah. Jawab dia kat dok lah. Kalau tak baca kat tadi, tak baca kamu betul lepas sembahyang isyak semalam. Baca apa dia? Tak ada dok dah. Tok imam tak baca ke tak? Tak ada dah. Dekat rumah, kat rumah tidak ada masa. Kita kerja banyak. Banyak lagi nak buat kerja-kerja lain. Urusan lain yang banyak lagi nak buat. Tak ada dah. Jadi kalau macam tu kena buat dekat surau. Kat surau kena buat. Nak bimbing masyarakat kita supaya mereka dapat berzikir bersama. Kena buat dekat surau kita kena buat. Jadi itu ulama ajar kita, dia tahu dah kita tak buat. Itu bimbingan dia. Begitulah juga dengan solat hajat. Solat hajat ni kita solat sunat ada dua. Sunat sembahyang berjemaah, sembahyang sunat yang tidak sembahyang berjemaah. Jadi solat hajat masuk dalam solat sunat yang tidak berjemaah. Kalau kita tengok kitab tentang solat berjemaah, dia ada solat sembahyang sunat hari raya, sunat tarawih, sunat witir, sunat berjemaah, dia ada kumpulan dia. Mari pula kumpulan yang tidak berjemaah, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat wudu, solat sunat istikharah, solat sunat hajat, masuk tidak berjemaah. Solat sunat hajat. Jadi kalau macam tu solat hajat tak buat juga. Tak buatlah hajat tadi.
Jadi di situlah ulama membimbing kita supaya buat bersama-sama lah solat hajat. Contoh, hajat nak suruh anak kita dapat kita tahu penerang hati untuk dia dapat ambil periksa SPM PT3 dengan baik. Kita nak suruh dia tu dapat jawab periksa lah, lulus dengan baik supaya dia tu cerah hati dan sebagainya. Panggil pergi sekolah. Ada kawan saya dekat sekolah Sains Selangor, anak dia ngaji situ, dia SPM dia pergilah. Ramai lah, kata ramai, penuh lah pelajar, cikgu penuh dekat surau. Jadi ustaz tu buat pengumuman, dia kata diminta sembahyang hajat untuk SPM pada malam ni. Hajat kita ni kena buat masing-masing. Dia ustaz lah lebih penerangan. Dia kata saya tak niat tak iman dan semua tak boleh sembahyang berjemaah, maya masing-masing. Dia beritahu gitu. So sembahyang masing-masing. Orang semua mari nak sembahyang berjemaah solat hajat. Jadi dia penerangan betul dah tu. Penerangan dia betul tu. Jangan buat berjemaah. Tapi dia tak urai lah. Tak urai kata solat hajat tidak ada berjemaah, dia tak urai. Dia kata buat masing-masing. Pakak buat masing-masing. Pakak buat solat hajat masing-masing, tapi pelik pelik tak pernah buat. Maka kawan saya tu di sekolah tu balik ke sekolah, jumpa saya esok tu. Dia kata, ustaz, kita pergi sembahyang hajat malam Jumaat malam tadi. Tapi ustaz tu buat pengumuman sembahyang masing-masing. Macam mana ni ustaz? Kita rasa pelik, janggal kata. Tak pernah buat macam ni. Kata dalam hadis Nabi, solat hajat sembahyang sendirian, tidak berjemaah. Tetapi jikalau nak buat berjemaah boleh dengan syarat niat untuk membimbing jemaah, niat yang macam tadi. Nak buat wirid ramai-ramai boleh, tapi niat nak bimbing jemaah. Tu hadis Nabi tak ada. Wirid buat ramai-ramai, tapi niat tu imam untuk bimbing jemaah. Hadis Nabi tak ada untuk solat hajat beramai-ramai. Kita niat untuk membimbing jemaah, untuk supaya mereka dapat buat bersama-sama dengan kita. Niat gitu. Serupa dengan tahlil kematian. Juga tidak ada hadis Nabi tahlil kematian. Tak ada hadis Nabi tahlil kematian. Tuan guru ni Aziz sebelum dia meninggal, dia pesan, dia kata jangan buat tahlil arwah. Tahlil untuk jikalau saya meninggal, tuan guru lah, kalau dia meninggal, jangan buat tahlil arwah pada diri dia. Kerana tahlil arwah itu tidak ada hadis Nabi. Saya cuba rojoklah cari hadis. Bila ada kematian, Nabi pergi ziarah, Nabi ucap doa perkataan-perkataan yang baik pada keluarga si mati, Nabi balik dan Nabi tidak datang lagi pada malam tu. Pada siang hari meninggal, Nabi datang, ucap-ucapan yang baik, baca bacaan yang baik pada mereka, beri sumbangan, beri ucapan yang baik, kata-kata yang baik, baca doa pada masa tu, dan Nabi balik dan Nabi tidak datang lagi malam pertama, kedua, ketiga tak datang. Jadi tidak ada hadis Nabi. Jadi para alim ulama kata kita buat itu sebagai amalan yang baik. Bukan sunnah, tapi dia amalan yang baik. Jadi kita niat, kita buat ni amalan yang baik. Dia panggil bid'ah hasanah, dia panggil. Tuan guru tidaklah marah. Dia beri penerangan bila dia pergi ke surau ceramah, dia sampai ke surau tu dia ceramah, orang suruh buat tahlil lepas main isyak dia buat. Sebab dia tidaklah kata haram, dia kata bid'ah hasanah. Kita kena letak tahlil kematian itu bid'ah hasanah. Maksudnya nak buat tak apa, tak nak buat pun tak apa. Kalau nak buat satu malam pun tak apa. Bila ada orang meninggal nak buat berapa malam? Satu saja. Pelik ni satu. Satu lah kita. Nak buat berapa malam? Dua saja kita. Dua pelik. Orang buat tiga. Tak ada pelik tak saya nak buat dua. Main-main. Kalau dekat Kelantan, setengah tempat lah, bukan semua lah. Setengah tempat. Dia buat 7 malam. 7 hari 7 malam. Tapi dia macam wajib lah. Setengah tempat lah, bukan semua. Setengah tempat. Macam wajib. Tempat kawasan saya tu gitulah, kuat sikit lah. Macam kawasan Rata Panjang atau kawasan Pasir Mas tu dah kuat. Dekat Kutumpak tu kawasan tu kuat. Kalau ke arah Bacok, Kota Baru ni tak ada lah. Amalan tahlil tidak ada. Jadi di kawasan sana sempadan tu kuat lagi. Masih kuat. Bila ada kematian saja 7 hari tu macam wajib. Kalau kita tak buat memang kena marah lah kita. Main aib lah, malu lah. Kena marah habis pada masyarakat lah. Orang kata Wahabi lah kamu. Tak buat tahlil Wahabi. Wahabi kamu yang buat tu Wahabi je. Bukan yang tak buat tahlil tu Wahabi. Kita yang buat ni Wahabi. Dia kata Wahabi dah keluarga demo ni. Kenapa Wahabi? Tahlil tak buat. Wahabi dah kamu. Kalau kita buat 3 hari Wahabi juga. Kita buat tahlil 3 hari. Saya 3 hari saja. Keluarga saya meninggal buat tahlil 3 hari. 3 hari Wahabi ustaz. Wahabi jangan buat. Tak betul. 7 betul. Betul tak betul sunnah kita. Sunnah tak tahu. Mari daripada turun-temurun macam ni dah. Hadis ada ke tak? Tak ada hadis, kita buat lah. Tak ada hadis tak ada, tak apa kita buat.
Oh pula hadis tak ada tak kira. Tu. Buat boleh tapi bila kita tahu amalan yang kita buat ini bukan hadis Nabi tetapi dia amalan yang baik. Nabi sebut kullu ma'rufin sedekah. Setiap amalan yang baik yang kita buat dikira sebagai sedekah. Jadi ikut kamu lah nak buat satu malam pertama saja ke malam kedua ke tak apalah. Tapi dia adalah bukan sunnah Nabi, bukan Nabi buat. Dia amalan tu amalan bagus, berzikir, baca Al-Quran, tak ada masalah, amalan tu baik. Tapi biar kita tahu yang kita buat ni bukan sunnah tapi dia amalan yang baik. Dia panggil bid'ah hasanah. Bid'ah tu artinya Nabi tak buat, hasanah amalan yang baik. Di negara Arab tak ada tahlil, kematian tak ada. Ada pengusi surau dekat Season 3, dia pergi dululah masa dia muda-muda dulu, dia kata dia pergi belajar bahasa Arab 2 tahun dekat Arab Saudi. Belajar sana lah, pergi baca dekat Riyadh. Jadi dia jadi presiden pelajar Melayu dekat universiti tu. Dia kata dia jadi presiden pelajar Melayu. Jadi adalah amalan tahlil ni. Bila kita orang Melayu memang tak boleh tinggal lah. Dalam sebulan ke, dalam 2-3 bulan ke, setahun sekali akan buat perjumpaan. Dan perjumpaan tu ada tahlil pada malam Jumaat. Dan panggil pensyarah Arab. Pensyarah Arab ni mari. Kedutaan Arab, pensyarah Arab, doktor datang. Panggil masuk pergi di rumah salah seorang daripada pensyarah di Islam di sana lah. Rumah tu datang penuh ramai orang. Lepas tu jemput orang Arab ni beritahu dia tahlil. Datang ke rumah kami, pensyarah kami orang Melayu Malaysia datang tahlil. Dia orang Arab dia terkejut. Dia tu kata mau buat tahlil. Apa itu tahlil? Itu mafi apa itu tahlil? Apa tahlil? Dia tak tahu. Tak kira tahlil tak tahlil pun mari. Ajak mari. Tafadhal, mari. Itu apa tahlil? Tak pernah dengar. Pergi WhatsApp hantar kat dia, datang ke rumah saya malam ini lepas main isyak kita buat tahlil. Apa itu tahlil? Ma huwa tahlil? Ma makna tahlil? Tak tahu dia. Tak erti dia tahlil. Kenduri arwah apa tak erti dia mari. Kenduri arwah, tahlil arwah. Tak faham dia. Mari. Lepas tu beri pada ustaz, salah seorang ustaz tu ilahatun Nabi Mustafa Al-Fatihah ustaz. Orang Arab ada ni. Baca Al-Fatihah. Fatihah dia ngerti Fatihah bukan ada payah pun. Jadi dia pun baca Fatihah. Kita baca, dia orang Arab baca. Oh dia tahu ini macam tahlil dia tu. Dia kata dia pun faham mau tahlil. Oh tahlil wa huwa fi Quran Al-Fatihah, baca Fatihah rupanya. Baca Fatihah. Lepas tu baca ayat kursi. Lepas tu baca alif lam mim. Baca qul huwallahu, lepas tu ngatik, lepas tu zikir la ilaha. Oh tak ada masalah, ini sama dengan kita dia kata. At-tasawi sama, tak ada masalah. Subhanallah ilaha illallah la ilaha illallah tahlil. Oh macam ni tahlil. Tak ada masalah dia kata. Nabi tak buat pun tak apa amalan yang baik. Kata orang Arab tadi. Dia tak pernah buat. Di negara dia tak ada. Tak ada tahlil. Bila dijemput tahlil, dia tak tahu apa itu tahlil. Bila dia datang, bacaan-bacaan ada di dalam ni. Qur'an min ayatul Qur'an. Tayyib boleh tak apa. Dia tahlil, lepas tahlil apa semua baca doa. Baca doa, duduk rehat sekejap. Oh, nyawa keluar mari nasi dagang. Nyawa keluar mari nasi arak. Nyawa keluar mari kuih-kuih. Oh, ini bagus. Tayyib kata. Ini tahlil tayyib. Ajak lagi. Tak apa. Tak ni. Oh, bagus ni rupanya. Makan pula. Lepas pada la ilaha illallah. Banyak apa semua tadi. Nyawi makanan pula. Tayyib. Naam. Kata. Ini lain kali ajak saya pula mari. Orang Arab nak mari lagi. Kata. Maratan ukhra. Sekali lagi boleh. Orang mari panggil saya. Saya nak lagu ni. Baca ayat Al-Quran. Berzikir. Lepas tu bui makanan pula. Oh bagus, kata bagus. Orang Arab pun suka. Tidak kata bid'ah dalalah daklah. Tidak dalalah baca ayat Quran, baca yang baik di dalam dia, ada makanan beri pada kita. Semua tu baguslah amalan tu. Tidak kata dalalah, bid'ah hasanah. Tapi amalan yang semacam itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ada kepahaman di situ. Ada kepahaman. Jangan kita marah pada tuan guru. Tuan guru ni Aziz kata apa tuan guru ni apa ni Wahabi tuan guru. Marah. Tuan guru kalau dalam rokok dia baca subhana rabbiyal azim. Dia tak baca wa bihamdi. Dia subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Sebab hadis Nabi yang kuatnya subhana rabbiyal azim saja. Wa bihamdi itu penambahan. Itu penambahan, bukan hadis Nabi. Ada penambahan buat masuk. Nabi asalnya dalam hadis yang asalnya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Dalam penerangan dia baca hanya sampai di subhana rabbil azim saja. Dia tak baca wa bihamdi. Itu penambahan. Banyak dalam at-tahiyat ada penambahan, di dalam doa kunut tambahan,
Doa kunut ayat dia wakina syarrama qadai. Wakina syarrama qadai yang asal yang Nabi baca. Tapi ada penambahan kita tambah ataupun penulis moden tu tambah dalam buku penulisan moden dia tambah wakina birahmatika. Birahmatika tu tambah. Itu bukan hadis Nabi. Hadis Nabi wakina syarrama qadai. Ada 3 lah kita wakina syarrama qadai. 3 saja. Wakina syarrama qadai. Jadi kita tambah jadi wakina birahmatika. Tambah birahmatika syarrama qadai. Jadi birahmatika itulah penambahan. Tidak ada dalam hadis Nabi. Beberapa tempat lah. Itu kita belajar dekat pondok tu. Tunggu penerangan. Tunggu pondok penerangan. Dia kata ini penambahan. Yang ni ada tambah. Yang ni ada tambah. Antaranya yang tak dilah. Tunggu pondok penerangan. Tunggu pondok ahli sunnah wal jamaah lah tu. Yang betul dah. Tidak kata ada permainan lain, tidak ada. Jadi kita sambung sikit lagi. Dan pada menyatakan sunat Jumaat. Sunat Jumaat. Bahawasanya sunat mandi pada hari Jumaat. Pada pagi Jumaat tu sunat mandi. Sebelum hadir kepada sembahyang Jumaat. Jadi sebelum nak pergi sembahyang Jumaat tu, hendaklah mandi terlebih dahulu dan niat mandi sembahyang Jumaat. Mandi kerana hendak pergi sembahyang Jumaat. Niat dia mandi kerana hendak pergi sembahyang Jumaat. Niat dia gitu. Niat mandi tadi. Dan tidak sama dengan niat hari raya. Niat mandi hari raya. Ni niat mandi hari raya kerana hari tu. Kerana hari itu niat dia. Tapi niat sembahyang Jumaat, niat mandi kerana hendak pergi sembahyang Jumaat. Jikalau seseorang itu mandi lepas mandi dia pergi ke kedai, mandi itu batal. Mandi itu habis, tak dapat pahala, batal. Lepas dia mandi pagi itu, dia pergi bekerja, mandi itu batal. Dia mandi ke masjid. Mandi terus pergi ke masjid. Dia mandi kerana hendak pergi ke masjid. Tak sama dengan mandi hari raya. Mandi hari raya kerana hari itu hari raya. Kita mandi itu kerana hari itu. Mandilah bila-bila, nak pergi ke mana pun tak apa. Jadi mandi pada hari raya terus dikira. Jadi mandi sunat hari raya, mandi sunat hari Jumaat. Mandi sunat Jumaat kita niat. Saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Taala, kerana nak pergi sembahyang. Kalau hari raya saja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Taala, kerana hari itu. Jadi dia ada kebebasan pada hari raya. Tapi pada sembahyang Jumaat, hari Jumaat, mandi dia kerana hendak pergi menunaikan solat Jumaat. Tu nak pergi menunaikan solat Jumaat. Lepas tu ada hadis yang kita baca pada bulan lepas. Hadis ada di sini. Dan barang siapa mandi hendak pergi hari Jumaat, maka selepas tu dia pergi ke sembahyang Jumaat di saat pertama. Ada hadis Nabi. Di saat pertama. Man ghasala yaumal jum'ati ghasala janabah summa roha, maka dia mandi dan selepas mandi itu dia pergi ke masjid di saat yang pertama. Di saat yang pertama. Maka annama qarraba badanatan. Seolah-olah dia kurban, seolah-olah dia sedekah seekor unta. Ini ada hadis dia. Yang lepas tu kita tak baca hadis, kita sebut sepintas lalu saja. Di saat yang kedua dia pergi sembahyang Jumaat, seolah-olah dia sedekah seekor lembu. Dia sedekah tu seekor lembu. Ada setengah dia tahu apa farraha man roha fi sa'atin saniyah, pergi sembahyang Jumaat pada saat yang kedua, maka annama qarraba baqaratin, seumpama dia sedekah seekor lembu. Seterusnya di saat yang ketiga, seumpama dia sedekah kabshan aqrana. Kabshan itu artinya kambing jantan yang bertanduk. Kambing jantan yang bertanduk. Ini antara yang disukai oleh Nabi lah. Iaitu kambing jantan yang bertanduk, yang sangat disayangi oleh Nabi. Kalau nak buat kurban, Nabi kata, buat kurban olehmu kambing jantan yang bertanduk. Kalau lembu yang bertanduk. Lembu jantan yang bertanduk. Tanduk tu ada tanduk binatang kurban tadi. Itu di antara sunnah. Sunnah juga. Jadi sehingga disebut pada pahala dia pun, seumpama dia sedekah seekor kambing jantan yang bertanduk. Tu kambing jantan bertanduk tu ada pahala yang besar. Dari sudut nilaian kurban, Nabi suruh berkurban dengan kambing jantan yang bertanduk. Bertanduk itu besar. Sehingga kambing jantan bertanduk itu dimasukkan dalam hadis tentang kelebihan orang yang datang ke masjid.
Di saat yang ketiga. Datang di saat yang keempat, seumpama dia sedekah seekor jujajah, itu ayam. Jujajah tu ayam. Tu. Di saat yang keempat, seumpama dia sedekah seekor burung. Seekor burung di saat yang keempat. Di saat yang kelima. Saat yang kelima, seumpama dia sedekah seekor burung. Usburun, seekor burung. Di saat yang keenam, seumpama dia sedekah sebiji telur. Di saat yang keenam, di sebiji telur. Dan selepas tu, apabila imamun hadara lil malaikah, apabila tu imam mula keluar, fa iza kharajal imamu, apabila keluar imam hendak membaca khutbah, maka ketika itu para malaikat menutup buku kebajikan, buku pahala untuk dicatat pada orang tadi telah ditutup. Catat untuk kedatangan tu. Pahala sembahyang Jumaat tu ada pahala kedatangan. Jadi dia telah habislah kelebihan tadi. Di saat yang ke-6 dah habis. Di saat yang pertama tu bila? Saat yang pertama ialah waktu duha, pukul 8 pagi. Nak dapat seekor unta tu kena mari pukul 8 pagi. Saat yang kedua mari pukul 9. Pukul 9 datang dah. Saat yang ketiga pukul 10. Saat yang keempat pukul 11. Saat yang kelima pukul 12. Saat yang ke-6 yang last kali pukul 1. Ada 6 saat. Yang last kali pukul 1. Matahari dah berdiri atas kepala mari. Boleh lagi. Lepas tu bila dah azan, habislah. Dah azan, lepas tu nak baca khutbah. Jadi saat tu dah habis. Sudah tidak ada lagi saat kelebihan tadi ni membaca khutbah. Bila sampai saja baca khutbah, maka di saat tu dia sudah tidak ada lagi. Pada orang yang lewat mendatangi kepada masjid lewat. Ada soalan tanya, depan ni pun ada penerangan dia. Ada soalan tanya, dia kata, Ustaz, apakah hukum orang tu mari sembahyang sengaja melewat-lewatkan datang sembahyang Jumaat? Dia mari tu dia lewat. Kita catat di sini. Dia sengaja melewat-lewatkan datang sembahyang Jumaat. Dia mari tu orang duduk baca khutbah dah. Dia mari orang duduk sembahyang dah. Sengaja mari lewat-lewatkan Jumaat. Boleh ke tak macam tu? Jawab dia tidak boleh. Tidak boleh. Sebab Nabi kata, barang siapa datang sembahyang Jumaat, dia tidak mendengar khutbah. Tak dengar khutbah. Atau dengar khutbah, tetapi dia bersembang. Dia bersembang. Dengar khutbah tapi bersembang. Kadang-kadang dengar dia bersembang. Ataupun dia bermain benda lain. Dia main telefon dah. Dia buat benda lain. Atau menunjukkan isyarat dengan tangannya. Atau isyarat dengan kepalanya. Bergerak-gerak kepala dia. Bersembang. Bergerak tangan, bergerak kepala. Ataupun tidur. Mari tidur. Tidur. Tak mari langsung. Semua tu. Maka ada lara. Maka laralah Jumaat baginya. Waman lara, barang siapa lara, fala jum'atalahu, tidak ada Jumaat baginya. Mari lewat, mari awal tapi tak dengar khutbah, dengar khutbah tapi duk gerak tangan, gerak kepala, mari duduk bersembang, mari tidur dan sebagainya, maka dia terkeluar daripada ahli Jumaat. Faqad lara, dia terkeluar daripada ahli Jumaat. Barang siapa lara, maka tidak ada Jumaat baginya. Jadi sedua khutbah Jumaat itu berada seumpama 2 rakaat solat. Duduk dalam keadaan tahiyat awal, supaya semayat dah. Duduk diam, atau duduk dalam keadaan tahiyat akhir. Kalau tak mampu tahiyat akhir, duduk dalam keadaan bersela. Bersela. Dalam bab semayat duduk, Nabi sebut 3. Nabi sebut iftirash, tahiyat awal, tawaruk, duduk tahiyat akhir, duduk tarabuk, bersela. Duduk bersela. Duduk bersela. Dengar khutbah tu 3 tu saja ibadat. Berada dalam keadaan ibadat. Jadi masa dengar tu, kepalanya tidak bergerak, tangannya tidak bergerak, memberi tumpuan kepada khutbah yang dibaca. Dan sama dengan pembaca khutbah. Baca khutbah juga tidak boleh bergerak. Tidak boleh bergerak tangan dia, tak boleh bergerak kepala dia baca. Duduk macam ni. Ketika dia baca khutbah tu, tangannya sunat pegang mimbar. Tangan kanan memegang mimbar, pegang macam ni. Tangan kanan pegang mimbar, tangan kiri memegang tungkat. Pegang mimbar tangan ni. Itu yang lepas tu. Sunat bagi pembaca khutbah, bagi khatib, memegang mimbar. Tangan kanan memegang mimbar. Tangan kanan itu pegang mimbar. Jadi tangan kiri memegang tungkat. Tangan kiri pegang tungkat, tangan kanan pegang mimbar. Jadi mimbar itu kena buat biar ada bingkai di bawah. Biar ada macam meja ni. Biar meja ni kita boleh letak tangan kita di sini, boleh pegang. Boleh pegang tangan tu. Biar ada di bawah tu kosong, pegang mimbar. Kalau mimbar tu sama, macam ni, macam meja gitu sama, macam meja depan sama, nak pegang macam mana? Biar ada kosong di bawah meja tu, biar terkeluar macam tu, macam meja ni lah,
Macam meja kita duduk pegang ni, dia ceramah ni, dia pegang satu meja, pegang tungkat. Sunat pembaca khutbah itu, tangan kanan memegang mimbar, tangan kiri memegang tungkat. Begini. Khutbah gitu. Dan khutbah yang dibaca dengan jelas dan fasih sehingga dipahami oleh manusia, oleh ahli jemaah tadi, dan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Membaca khutbah dengan sederhana. Khutbah tu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan khutbahnya dipahami oleh ahli jemaah. Ahli jemaah tu faham. Dan tidak boleh memegang teks, memegang nota, tak boleh. Tak boleh pegang gini. Khutbah gini kan, pegang nota tak boleh. Dia pegang sebelah tangan ni pegang teks, sebelah ni pegang tungkat, tak boleh. Kalau sebelah tangan ni pegang teks, sebelah tangan ni pegang mimbar, pegang tongkat, boleh lah maksudnya. Sunat ni. Tak bolehnya tangan kanan pegang kertas, pegang nota, tangan kiri pegang nota juga. Ni tak boleh ni. Ni teruk benar lah. Kalau kita tahu tangan kanan pegang nota, pegang kertas teks khutbah, tangan kiri pegang tongkat, ada dah situ. Sunnah pegang tongkat tak ada. Ada dah kita kata sikit-sikit di situ. Dah tak ada yang ni je lah. Pegang mimbar tak ada. Patutnya macam ni. Pegang tongkat satu, pegang mimbar satu. Tapi dia pergi pegang teks khutbah. Satu tongkat. Adalah juga macam tu. Hak teruk lagi je, tangan kanan pegang teks khutbah, tangan kiri pegang teks khutbah juga. Gini dua-dua. Tongkat ada mana? Dua ketiak. Tak ada lah hadis Nabi. Dan Nabi hilang terus lah. Pegang mimbar tak pegang dah. Tongkat tak pegang pula. Tongkat dua ketiak. Dua-dua tangan pegang ni. Dan mata suruh melihat jemaah. Nabi suruh lihat jemaah. Mata tengok teks. Tangan kanan ni pegang mimbar, pegang kertas pula. Kiri pegang mimbar gini. Kiri ni pegang tongkat, pegang kertas juga. Dia begini. Tak tahulah kamu nak jadi gapo. Baca ikut saya nak baca lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana. Baca tak kira dah. Jemaah tidur ke? Jemaah dia bersembang ke? Jemaah faham ke? Tak faham tak tahu. Kena tengok jemaah. Nak buat lagu mana? Kena ingat, kena hafal khutbah tu. Khutbah tak hafal dah. Kita tengok sikit ajaib tulis tu, tajuk yang mula-mula tu sabar, bab sabar. Ayat dia as-sabru minal iman. Penerangan dia sama dengan kita. Kita tengok tak ya buat dia tapi penerangan sendiri. Buka muka surat 2 tentang bersyukur. La azidannakum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum. Tak apa ni kita huraikan sendiri. Muka surat yang ketiga. Jadi hadis satu hurai itu satu muka. Kita baca hadis satu hurai 3 baris. 3 baris jadilah. Baca 7 helai juga tapi pendek. 7 helai juga pendek. Dia buat hadis satu dia hurai sampai bawah. Penulis tu. Patut hadis 2 pula. Baca hurai sampai bawah. Ayat Quran bagi 3 baris hurai sampai bawah. Jadi kita baca tengok ayat Quran kita dah kenal. Kita hafal lah sikit ayat Quran tu. Jadi 7 helai ada 7 hadis. Dan penerangan sampai bawah kita ambil separuh sudah. Jadi 7 helai, potong-potong jadi 4 helai saja. 4 helai saja. Teks jaiz ni saya baca ni. Tajuk sama. Tajuk kunci keimanan. Tajuk hari ini sama. Tak ada beza ni. Tajuk sama. Tapi isi kandungan ada ubah-ubah lah. Ahli jemaah tak tahu gapo. Ahli jemaah hanggup belaka. Ahli jemaah tu bagus-bagus tak. Tajuk serupa ni. Tajuk yang serupa ni. Isi ubah tu. Isi tu. Orang jaiz tak ada mari patah sampai sini. Tak boleh jaiz marah ni. Nanti kena tangkap lah kita. Baca teks lain. Tak apa dia tak mari tengok. Dan ni khutbah tu ada. Orang jemaah pun tidak lah sampai jahat kita lalu kita. Jadi apa yang kita baca dah ada. Maklumat yang dia nak. Alhamdulillah dah tu. Kita nak ambil sunnah Nabi. Melihat jemaah. Kalau tengok teks bila nak dapat jemaahnya. Dia pembaca khutbah ni kena hafal siap-siap. Terutama kita sebagai penceramah lagi lah. Saya di mana saja singgah semayang lah kita singgah semayang. Kalau macam surau-surau yang kita kata pendalaman sikit ke jauh-jauh sikit, singgah saja kena baca khutbah Jumaat. Saya kena baca khutbah Jumaat, singgah saja di satu tempat. Dia tengok kita ada ustaz khutbah Jumaat hari ni. Suruh baca lalu khutbah Jumaat. Baru mari saya Jumaat, kena baca khutbah Jumaat. Tidak ada masjid besar-besar lah. Maka kata surau pendalaman ke jauh sikit dan sebagainya, kena baca khutbah Jumaat. Jadi poin-poin khutbah tu kita dah ada. Tidak ada masalah lah. Jadi kita beri ruang kepada azan. Isyak dah masuk. Jadi kita sambung pada akan datang ataupun kita ambil soalan sedikit selepas ni. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Jadi kita sambung lagi sikit. Jadi ada soalan, dia tanya seseorang yang datang sembahyang Jumaat. Jadi dia datang sembahyang Jumaat ketika tu imam duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir dia mari sembahyang Jumaat. Dia masuk tu masbuklah lewat tahiyat akhir. Jadi dia kena tambah 2 rakaat atau 4 rakaat. Jawab dia tambah 4 rakaat. Dia kena buat solat Zuhur. Jadi bila dia datang, tu imam sembahyang Jumaat dah di rakaat yang terakhir, dia sekurang-kurang solat Jumaat kena dapat 1 rakaat. 1 rakaat sekurang-kurang. Kalau dah tahiyat akhir tak dapat rakaat tu. Jadi dia kena jadikan sembahyang tu sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur ada penerangan dari depan nanti. Tak ada sembahyang Zuhur. Laksanakan sembahyang Zuhur. Jadi dia tidak laksanakan solat Jumaat. Jadi kena buat 4 rakaat. Bagi orang yang datang lewat untuk melaksanakan solat Jumaat. Jadi tidak ada pahala baginya. Wala Jum'atalahu, tidak ada Jumaat baginya, bermaksud tidak ada pahala bagi dia. Jadi tak ada pahala Jumaat lah pada dia. Dia mari solat Jumaat lewat, mari sembahyang Jumaat tu tidur, mari sembahyang Jumaat tu duduk bersembang. Terkeluarlah. Kalau penerangan di depan ni, banyak penerangan depan ni tentang sunat mari sembahyang Jumaat tu mandi ada dalam ni. Depan lagi lah kita bincang akan datang. Lepas tu memakai bau-bauan. Ada perbincangan akan datang. Dah suruh mandi, suruh memakai bau-bauan, suruh pakaian yang bersih, pakaian yang kita bau lah yang bersih, pakaian yang bersih. Maksudnya bau basuh, bersih. Lepas tu datang ke masjid, sembahyang sunat, lepas tu berdoa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat dengar khutbah tu dengan baik. Tu minta, ya Allah ya Tuhanku, jangan aku tertidur ketika mendengar khutbah pada kali ni. Aku tak nak tidur, nak dengar khutbah betul-betul. Jadi pakai minyak wangi. Minyak wangi ni menyegarkan. Dia menyegarkan. Minyak wangi itu sunnah, menyegarkan diri seseorang. Lepas tu mandi. Mandi segar kita, minyak wangi. Lepas tu pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih. Lepas tu mari nekat untuk tidak tidur mendengar khutbah yang baik, yang betul. Ni mari-mari tidur dah. Sampai-sampai tu duduk-duduk tu, tidur dah, tak ada dengar khutbah, tidur dah.
Ataupun Tok Bilal dia tengok pakai tukar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia kerau. Tidur dah. Tok Bilal baru selawat. Tak ada ketubah lagi. Ketubah alhamdulillah tidur. Jikalau tertidur, kalaulah terangkat papan punggung dia, air sembahyang dia batal. Air sembahyang batal. Tu kaedah bab ambil air sembahyang. Dia panggil tidak tetap papan punggung. Ada perkara yang membatalkan wuduk. Di antara dia, seseorang yang tidur, punggung dia tu terangkat. Dia tidur, punggung dia terangkat, maka batallah wuduk dia. Dia kena ambil wuduk yang baru. Kalau dia terus dengan sembahyang Jumaat, kalau batal khutbah, dia tak dapat pahala, tapi sembahyang dia sah. Tapi kalau lah khutbah pun tak dapat, sembahyang Jumaat pun tak dapat kerana wuduk habis, tak ada wuduk. Jadi batal sembahyang dia. Kena ambil air sembahyang yang baru. Tu kalau kita tahu kita jenis tidur, kita kena duduk sebelah tepi dekat pintu, dekat dengan mudah nak ambil wuduk. Kalau duduk tengah-tengah, kita kena nekat, kena tukar mata kita, tukar mata. Tukar dagu kita, letak molek tu. Aku nak tengah khutbah. Jangan ngatuk, jangan dengar. Kalau ada mari nak ngatuk, halau, pergi. Ini syaitan. Halau dia. Biar kita dapat. Ni mari tidur, minggu lepas pun tidur, minggu ni pun tidur, tahun lepas pun tidur, bulan lepas pun tidur semua. Tidur semua, tak ada masa tak tidur. Kerana apa? Tak ambil beratnya. Mari dengan tak pakai minyak wangi, mari dengan tidak mandi, pakaian yang pagi tadi, pakaian yang bekerja, doa keabaran, doa apa semua pakaian berbau, pakaian tadi dengan tidak ada persediaan. Datang tu duduk mari lebih kurang saja dengan pakaiannya, kebersihannya tidak ada. Dengar khutbah, malaikat pun lari. Tak ada bau-bauan kebaikan tu tak ada. Jadi di situlah tidak memberi bantuan dan pertolongan. Dan akhirnya dia tertidur ketika mendengar khutbah, tak boleh nak bilang sebagai ahli Jumaat. Ahli Jumaat tak boleh bilang dia. Lepas tu terangkat punggung dia pula batal. Batal air sembahyang, batal wuduk. Kena ambil wuduk, biarlah malu lah ke mana pun pergi. Ambil wuduk. Kerana nak sah solat kita. Jaga betul-betul supaya kita mendapat Jumaat yang baik, Jumaat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan kita sekarang lah. Kita tengok suasana jemaah tu ramai yang tertidur lah, ramai yang tertidur, kesukaran dia. Lebih-lebih lagi sekarang ni pula kesukaran nak mari duduk pula jauh pula. Lagilah senang. Duduk jauh, jarak-jarak. Jadi agak kebebasan. Bebas kita nak tidur pun orang tak ganggu dah. Bebas duduk jauh dengan kawan-kawan kita. Tak nampak dah. Lepas tu pula tertutup pula. Pakai topi pula. Meluk dah. Tak ada orang nampak dah. Dia tidur ke tak tidur tak tahu. Duduk jauh-jauh jarak. Duduk sebelah tiang, sebelah dinding masing-masing. Orang pun tak tegur kita. Kalau duduk dekat-dekat boleh ke kita siku dia. Bangun. Dekat-dekat kan. Boleh ke kita cuih dia sikit. Kita kejut dia ke. Ataupun kita sebut subhanallah. Allah. Kita buat semangat dengan khutbah. Allah Akbar, terkejut dia. Bolehlah juga dekat-dekat. Ni jarak-jarak sembahyang dan sebagainya. Jadi peluang nak tidur tu lagi besar, lagi luas. Lepas tu sekarang ni pula dah lah Jumaat boleh mari pun jarang-jarang. Ada beberapa masjid saya ngajar semalam dekat Semenyih. Ngajar dekat di sana minggu lepas, semalam, minggu lepas dan sebelum ni. Dia kata kami sembahyang Jumaat 500 orang. Sekarang ni kami kena sembahyang 200 orang. Berarti selang-seli. Sembahyang tu bukan selang-seli hari tu. Selang-seli minggu depan. Jadi jemaah kami ada dua. Kumpulan satu, kumpulan dua. Ada dua kumpulan. Jadi pada minggu ni, mari kumpulan satu. Dia kata, Tok Imam minggu mana? Saya minggu lepas. Minggu ni kita pula. Tok Imam dua pula mari. AJK pula datang. Jadi kami tak datang minggu lepas. Kerana kumpulan satu. Minggu ni kita kumpulan dua. Jadi pergi semai Jumaat 2 minggu sekali. Kerana Jumaat dia muat 500. Sekarang ni muat 250. Bila selang-seli. Jadi tak boleh mari minggu ni. Ada kumpulan WhatsApp. Kumpulan minggu pertama. Kumpulan minggu kedua. Main-main buat dia. Main yang WhatsApp kena ambil berat lah dalam hari 2 minggu sekali. Kalau lah minggu ni tak gidah, minggu depan pergi batal pula. Kadok lah kita nya. Minggu satu lagi tak pergi pula. Elok-elok 3 kali tak pergi. Minggu ni tak pergi. Minggu ni giliran kita tidur. Minggu depan tak pergi pula. 3 derek. Kita jemaah tak ada. Kalau jemaah 3 kali derek. Dia dapat seminggu sekali tu biar ambil berat. Dapat mari kita ambil berat kerana kesukaran keadaan sekarang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita dalam keadaan suasana masjid tertutup. Ada setengah masjid sembahyang dia ditutup. Kalau dekat Bangi tu banyak masjid kena tutup. Dia beritahu saya, dia kata ustaz, dia pergi sembahyang dekat Masjid Masjid ni masjid yang terbesar di mana baru Bangi.
Harga dia 13 juta, masjid besar. Masjid ni tutup, masjid ni. Dia kata dia pergi semayang, dia terkena 3 kali direct. Dia pergi semayang subuh. Ada seorang jemaah tu dia nak pergi semayang masjid besar. Dia duduk di taman yang lain. Tapi dia nak pergi. Dia kata dia pergi tu bila dengar azan, dia sampai. Dia sampai dengan azan. Jadi dia pun turun ambil air semayang. Dia sampai, dia tengok dah ada semua orang nak semayang. Dia turun ambil air semayang. Dia naik tu, seluruh sebelah dalam dikunci. Katakanlah ada di dalam tu 50 orang. Lepas tu kunci di dalam, kunci sini. Nak semayang dekat luar. Dekat luar ada 7-8 orang semayang dekat luar. Jadi dalam tak boleh masuk. Tak boleh masuk sembahyang di dalam. Dia kata dia pergi 3 kali. Nak pergi semayang subuh, tak boleh ada di dalam. Di dalam tu muat 1000 orang. Tapi boleh semayang dalam 100 orang saja, kunci. Jadi dia semayang dekat luar. Jadi dia kata bagaimana hukum dia sembahyang dekat luar. Jawab dia tidak sah, tak boleh. Dia tak boleh. Dia kalau di dalam tutup, boleh dengan syarat tidak dikunci. Di dalam ni ada aircon, kita pun tutup. Tapi tak dikunci, tutup saja. Boleh buka. Tapi di sana kunci terus. Tolak lagu mana pun tak buka. Kunci terus. Sebab apa? Sebab dia kata yang jaga tu siok tadi, rela tadi, dah masuk nak solat dah. Dia nak masuk dalam nak solat. Bila dia nak solat, dia kunci terus. Tak ada orang nak jaga. Orang nak jaga suhu tu tak ada. Dia dah masuk dalam. Saya dah masuk. Nasib lah kamu ya. Mari lewat dah. Komat dah. Kebetulan komat. Dah nak komat dah. Dia pun bila dah nak komat, dia masuk. Dia masuk, dia kau cikak. Pula. Dia kata kalau saya ada tengah semayang, kamu datang bawa virus tu, buat COVID mari, siapa nak tanggungjawab? Saya tak ada dah. Saya pun nak semayang juga. Kecuali saya tak kena semayang, tak apalah. Awak naik semayang, saya dah jaga. Ada satu surau dia tak semayang, dia juga tak semayang dia. Kita mari dah lewat dah, dia duduk dia relax, tulis suhu. Orang dah semayang rakaat kedua dah, dia jaga lagi. Tapi tak boleh marah ke dia juga. Sebab dalam keadaan dia berhati-hati dia jaga. Dia macam tentera juga dia ni. Berjaga-jaga, saya ni tentera di barisan depan. Saya kena jaga, takut kena ni, mari ni. Serangan tu mari. Saya jaga. Saya tak semayang, saya jangan marah. Sebab saya jaga kamu semua yang semayang. Lepas kamu dah selesai, saya semayang pula dengan anak saya. Dia mari dengan anak dia. Saya semayang dengan anak saya pula. Dia tak semayang jemaah. Ada satu surau. Dia masuk dalam, dia kunci terus. Tak ada orang nak jaga dah. Saya kunci terus lah. Yang mari lewat, semayang dekat luar, tidak sah. Kerana tidak bersenambungan dengan imam yang di dalam. Tak boleh. Itu syarat dia. Syarat sembahyang berjemaah, mesti boleh datang kepada imam, walaupun dalam keadaan tertutup. Bukan berkunci, tertutup. Boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, tak boleh. Itu memang syarat dia. Di syarat dia ni COVID ni berbagai-bagai. Lepas tu ada lukis kartun lah dia buat juk walawak. Dia kata dia tulis COVID lah, masjid tak boleh pergi sekarang ni. Tak boleh pergi. Ada setengah-setengah surau kan ditutup PKP dulu. Hak PKP bulan 3 4 5 hari tu. Dia buat lawak lah, dia tulis situ. Suami dia tengok TV lah. Surau semua ditutup. Dia kata tak boleh pergi masjid lah kita. Dah tutup. Suami dia kata. Isteri dia kata, dia tak boleh pergi masjid tu siapa? Abang bila pergi masjidnya? Tutup tak tutup pun sumpah. Abang tak gitu. Dia tak gitu. Dia kata, COVID sekarang tak boleh pergi masjid lah. Gitu. Dia hanya sedih dia. Isteri dia kata, dah bila abang perginya? Pergi masjid tu bila? COVID tak COVID pun sumpah. Tak gitu. Kalau gitu dia hanya. Jadi yang pergi tu, mari sedih kecewa. Bila dia tutup, kesedihan kita. Yang tak gidah, tak ada masalah. Tak ada gapo, tutup tak tutup pun supa kita. Supa ideanya. Jadi itu saja, insya-Allah kita sambung pada perbincangan akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Allahumma 'allimna minhuma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.